Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Apa khabar penonton? Terima kasih kerana memilih untuk memulakan pagi Jumaat, penghulu segala hari dengan bersiaran bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini bagi edisi hari Jumaat dan 19 Januari 2024 bersama saya Munawar Azmi dan juga bersama dengan saya Raja Sufia Raja Arif. Alhamdulillah hari ini merupakan 7 Rejab 1445 Hijri dan banyak sebenarnya amalan yang boleh kita lakukan, khususnya amalan-amalan sunat kan, untuk kita tambahkan amalan kita dan juga persediaan untuk menuju Ramadan. Saya kira ramai jugalah kita kan yang ganti puasa time ni. Ada yang juga melakukan puasa sunat untuk memastikan kondisi badan kita dalam keadaan bersedia sebelum kita bertemu dengan Ramadan. Bercakap berkenaan bulan Rajab ini, pastinya kita ada topik yang berkaitan yang akan kami bawakan kepada anda. Bagaimana persiapan kendiri kita untuk kita menemui bulan Ramadan yang bakal menjelang tiba. Dan sepastinya penonton, seperti biasa kami nak bawakan anda perkongsian apakah yang utama yang dipaparkan di portal berita RTM. Hari ini kita ingin berikan tumpuan berkenaan pernyataan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam, iaitu Perdana Menteri ulangi komitmen tidak ambil gaji dan potongan 20% gaji menteri masih lagi diteruskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan komitmennya untuk tidak mengambil sebarang gaji masih berkuat kuasa sehingga kini, biarpun ekonomi negara sudah menampakkan pemulihannya. Malah potongan gaji sebanyak 20% kepada menteri-menteri juga masih diteruskan. Dalam sidang media yang sama juga, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turut menyatakan berkenaan dengan pelarasan tarif air di laksana yang pastinya memberi manfaat kepada semua negeri. Dan antara perincian di sini, kerajaan bersetuju membenarkan pelarasan tarif air di semua negeri di Semenanjung dan wilayah Persekutuan Labuan dibuat kerana mendapat permintaan daripada semua pihak berkaitan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelarasan itu diusulkan dalam mesyuarat bersama semua menteri besar dan ketua menteri. Dan rentetan daripada berita ini juga, iaitu ia berkaitan dengan Selangor bakal umum langkah bantu pengguna. Kerajaan Selangor akan mengambil beberapa langkah bagi membantu pemegang akaun pengurusan air Selangor Sdn Bhd Air Selangor berdepan tarif air baharu mulai 1 Februari depan. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syarif berkata langkah-langkah itu akan diumumkan dalam masa terdekat, dan antara tambahan beliau, kenaikan yang disifatkan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN sebagai tidak lagi boleh ditangguhkan itu bertujuan agar tidak menjejaskan kemampanan industri perkhidmatan air dalam jangka panjang. Dan itu berkenaan pelarasan tarif air baharu yang sepasti akan membawa satu hala tuju baharu. Betul. Khususnya dengan dana yang memadai ini pastinya akan memberikan satu gambaran bagaimana dari segi penyelenggaraan yang baik untuk kita memastikan kualiti air yang baik dapat disampaikan kepada pengguna-pengguna. Dan seterusnya, kita nak berbicara berkenaan dengan ulang tahun 50 tahun hubungan Malaysia dan juga China yang pada awalnya dimeterai pada 31 Mei 1974 dan tahun ini 2024 merupakan ulang tahun ke-50 penubuhan hubungan diplomatik dengan China. Menurut kenyataan Kementerian Luar, Wisma Putra Malaysia sentiasa dan akan terus berpegang kepada dasar itu yang telah menjadi asas kepada perkongsian yang kukuh dan saling menguntungkan. Dan beberapa siri program dan aktiviti sedang dirancang termasuk pertukaran lawatan peringkat tinggi, pengeluaran setem peringatan, forum perniagaan dan persembahan kebudayaan. Dan pada tahun 2013, hubungan kedua-dua negara ini telah dinaik taraf kepada Perkongsian Strategik Komprehensif CSP. Pada tahun lepas pula, sempena ulang tahun ke-10 CSP ini, pertukaran lawatan peringkat tinggi antara kedua-dua negara telah dipergiatkan lagi, termasuk lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China dan Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Kongres ke Malaysia. Ini mempamerkan penekanan yang diletakkan oleh pemimpin kedua-dua negara ke atas hubungan dua hala Malaysia-China berdasarkan kepada prinsip saling menghormati dan persefahaman bersama. Dan sudah pasti kita juga ingin memberi makluman kepada seluruh masyarakat Malaysia berkenaan dengan bintang RTM. Kita nak ketahui juga intipati semasa berkenaan bintang RTM dan sepastinya semalam peserta-peserta bintang RTM dapat berpeluang bertemu dengan yang berbahagia, Ketua Pengarah Penyiaran, iaitu bagaimana usaha untuk memberi bimbingan kepada mereka dalam dunia penyiaran dan juga memantapkan kualiti peserta bintang RTM 2024. Dan sesi perkongsian ini dan juga di bimbingan ini diadakan dan disampaikan sendiri oleh Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman. Dan antara pengisian adalah pendedahan dan persediaan bagi berhadapan dengan pihak media. Ya, itu antara perkara yang cukup penting lah kan. Komunikasi juga bagaimana untuk kita
mempamerkan diri kita kepada pihak media dan juga bagaimana untuk kita menjawab jawapan-jawapan daripada media. Itu antara penekanan yang turut diberikan, bukan sahaja latihan vokal. Ya. Betul. Okay. Malah juga latihan berkomunikasi, kan, soft skill. Dan pastinya esok hari pasti hari yang pasti menjadi tumpuan untuk kita semua. Kita akan menyaksikan persembahan untuk minggu kedua bagi barisan peserta bintang RTM ini. Kalau minggu lepas Roxy memenangi peserta terbaik, kali ini kita nak tahu juga siapakah yang akan mempamerkan persembahannya luar biasa. Pastinya akan memukau kita semua di saluran TV2 ataupun anda boleh ikuti di hiburan TV RTM. Okey, itu dia antara paparan berita yang kami kongsikan kepada anda. Banyak lagi pengisian hari ini akan kami sajikan kepada anda sebentar lagi. Kita nak berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini di Selamat Pagi Malaysia.